Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alaina hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pagi ini kita akan sambung perbincangan kita kitab yang kita gunakan Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, sebuah karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, pada muka surat 371. Muka surat 371, peringkat pendorong. Banyak dah kita baca kitab Al-Imam Al-Ghazali ni. Amal tak amal je, tak tahulah. Selain daripada amal tu, ingat ke tak ingat dulu? Aku tak ingat. Dah tak ingat nak amal macam mana? Apa nak amalnya? Benda tak ingat. Jadi kalau kita secara sepintas lalunya, kitab Minhajul Abidin ni, Al-Imam Al-Ghazali menyenaraikan ada 7 gunung ataupun 7 pendakian yang perlu kita daki untuk sampai kepada Allah Azza wa Jal, untuk sampai ke syurga idaman. Minhajul Abidin, jalan orang-orang yang beribadah, ila Jannati Rabbil Alamin, ke syurga Tuhan yang memiliki sekalian alam. Jadi dalam perjalanan ini perlu kita melepasi 7 pendakian untuk sampai ke matlamat kita. Yang pertamanya Aqabatul Ilm. Ingat ke tak ingat lagi? Gunung ilmu. Kerana apa? Kerana ilmu ini dialah yang akan mengesahkan ibadah. Ibadah tanpa didasari kepada ilmu, maka ibadah itu akan sia-sia. Ibadah itu tertolak, tidak akan diterima. Jadi dengan ilmu lah ibadah akan menjadi sah, dan dengan ilmu lah ibadah akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Aqabatut Taubah, peringkat taubah ataupun gunung taubah. Di peringkat taubah ini, apabila kita beribadah, beramal, tetapi dalam masa yang sama dosa kita banyak. Yang pertama, dengan dosa yang banyak itu menyebabkan kita tidak akan bergerak untuk beramal. Sebab dosa itu akan menggagalkan kita daripada beramal, akan memberatkan kita. Jadi bila kita ada dosa, maka kita akan rasa malas, kita akan rasa lambat untuk bertindak. Tapi kalau dosa itu banyak, maka kita boleh jadi langsung tidak beramal. Jadi dosa-dosa ni macam kereta jentolak tu lah, apa orang panggil, bulldozer. Jadi kenderaan berat, dia jalan pun lambat kan, sebab dia berat. Kalau orang yang ada dosa tapi sedikit, dia datang juga ke masjid tapi lambat, tu orang dah tayak akhir baru je sampai kan. Tapi kalau orang yang dosa banyak, langsung tak keluar rumah dia kan? Sebab dia bergantung kepada dosa. Jadi bila kita nak melalui jalan ibadah ni, dosa perlu ditaubatkan. Kemudian dia akabah yang ketiga, Aqabatul Awaiq. Di peringkat awaiq ni, iaitulah peringkat rintangan, peringkat halangan.
Aqabatul awaiq, peringkat halangan. Ada 4 jenis penghalang yang Al-Imam Al-Ghazali senaraikan. Yang pertamanya dunia. Dunia ni menghalang ke tidak menghalang? Sangat-sangat menghalang. Bila kita cinta dunia, mana ada masa kita nak beramal ni ya? Sebab masa kita tentu kita guna nak cari dunia. Jadi bila ada cinta dunia, maka ibadah kita tidak akan tersusun, tidak akan berjalan. Pertama, ibadah tu tak dapat kita buat kerana terhalang dengan kesibukan kita mencari dunia. Yang keduanya, kalau kita buat pun nak cepat-cepat. Yang ketiganya, kalau kita ada buat pun kadang-kadang. Jadi bila untuk kita melepasi halangan dunia ni memerlukan kepada sifat zuhud. Kemudian antara penghalang lagi ialah manusia. Bila ada manusia ni, kita sibuk nak sembang, jadi menyibukkan daripada kita dapat beribadah. Kemudian dengan sebab manusia juga, ibadah yang dah sedia ada tu boleh hilang pahalanya. Sebab apa? Kita nak menunjuk ke orang, nak cerita ke orang kan, kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kemudian yang ketiganya, yang boleh menghalang kita daripada istiqamah beribadah, ialah syaitan yang ada dalam syaitan yang ada pada kita ni lah, yang sentiasa berusaha untuk merosakkan kita, menghalang kita daripada beribadah. Yang keempatnya ialah nafsu kita sendiri. Selain daripada kita tak nampak, nafsu ini juga ialah musuh yang kita sayang, musuh yang kita cintai, yang menyebabkan nafsu ni lebih bahaya daripada syaitan yang paling suka untuk kita menang. Sebab apa? Yang pertama, nafsu ni musuh dalam diri kita sendiri. Syaitan ni masih pihak luar lagi, tapi nafsu ni memang dalam diri kita. Adun min dakhil, musuh dari dalam. Musuh luar ni dengan musuh dari dalam. Musuh dari dalam paling bahaya sekali, sebab kita payah nak kesan. Itu yang pertama. Yang keduanya, nafsu ni adalah musuh yang kita sayangi. Diri kita takkan kita tak sayang kan? Kita sayang keinginan kita, kemahuan kita sendiri yang kita, tapi kemahuan kita itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak lawan, itulah yang menjadi kesukaran. Itulah 4 penghalang dalam aqabatul awaiq. Kemudian di peringkat yang keempatnya, aqabatul awarid, peringkat rintangan. Ada 4 jenis perintang yang Al-Imam Al-Ghazali senaraikan. Perintang yang pertamanya, persoalan rezeki. Untuk kita hadapinya perlu kepada sifat tawakul ataupun tawakal kepada Allah, pergantungan diri kepada Allah. Kalau kita ragu dengan rezeki kita, rezeki keluarga kita, sudah tentulah kita tidak sedap hati untuk beribadah. Kita tak boleh nak fokus kepada ibadah. Dan juga mungkin kita akan menggunakan seluruh masa yang kita ada untuk mencari rezeki, kerana kebimbangan kita terhadap persoalan rezeki ni. Maka mana ada masa untuk beribadah bila kita nak beramal? Sebab kalau dah semua masanya kita untukkan untuk cari rezeki. Kemudian yang perintang yang keduanya ialah al-akhtar, perkara-perkara bahaya yang kita tak boleh jangka, yang kita tak tahu ada di mana-mana. Maka untuk kita menghadapi perkara ini perlu kepada sifat at-tafwid, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ufawwidu amri ila Allah, kita serahkan urusan baik dan buruk tentang diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta tolong Allah lah yang pilihkan buat kita mana yang terbaik kepada kita,
kurniakanlah ia kepada kita. Yang ketiganya ialah al-qada, persoalan ketentuan ni. Macam-macam boleh berlaku kepada kita dan kita tak tahu. Seperti hari ini kan, pandemik yang berlaku ni, kita pun tak tahu kita ni akan selamat sampai ke penghujung, tidak akan dijangkiti, ataupun sedang waiting list ni, menunggu masa saja untuk dijangkiti. Ini persoalan takdir, kita tak tahu. Maka kita perlu kepada sifat reda. Reda, ar-reda bil qada. Apa saja yang berlaku kepada kita, kita bersedialah dengan sifat reda. Maka bila ada sifat reda, maka hati pun jadi tenang. Yang keempatnya ialah perkara-perkara kesusahan, kesukaran, musibah-musibah. Termasuklah tadi sakit-sakit ni pun musibah juga. Maka kita perlu kepada sifat sabar. Jadi itulah 4 perintah yang ada di Aqabatul Awarid. Kemudian yang kelima, ni peringkat yang kita sedang bincang ni, disebut dengan Aqabatul Bawa'is, peringkat rangsangan. Kerana kita dalam beribadah ni, ada masa kita akan rasa bosan, ada masa kita akan rasa malas, tak bersemangat. Maka kita perlu kepada pakej rangsangan. Dalam pakej rangsangan ini, kita perlu ada sifat khauf dan sifat raja. Dua sifat ni perlu ada untuk mengimbangi antara takut dan harap. Kita perlu mengambil kedua-duanya sekaligus, dan perlu kena pada tempatnya. Artinya perlu seimbang lah. Tapi ada masa-masanya perlu kita lebihkan raja dari khauf, ada masa-masanya perlu kita lebihkan khauf dari raja. Secara umumnya sifat khauf dan sifat raja ni dia perlu seimbang. Kerana kalau tidak seimbang, kalau takut lebih, maka kita tidak akan ada semangat untuk beramal. Takut, dosa aku banyak sangat ni, kalau aku taubat pun garanti tak diterima. Jadi apa kita buat? Monyok macam tu sajalah, kita tak buat apa pun. Yang tu tak jadi juga. Dan kalau kita lebih rajak daripada khauf, kita duk berangan-angan lah, aku ni taklah jahat sangat ni, tapi nak beribadah tak rajin. Jadi duk harap Allah akan ampunkan kesalahan kita. Duk harap supaya Allah akan cukupkan kekurangan kita. Harap-harap macam tu pun akan menyebabkan kita tak beramal juga. Tapi kita kena seimbang. Khauf dan raja itu perlu ada kedua-duanya dan perlu diletakkan kena pada tempatnya. Dan dalam persoalan khauf dan raja ini, Al-Imam Al-Ghazali telah menyebutkan 3 dasar supaya seimbang sifat raja dan sifat khauf ini, dan bagaimana ia mesti ada di dalam diri kita. Yang pertamanya, zikru aqwalihi subhanahu wa ta'ala fit targhib wa tarhib. Dengan kita merenungi firman-firman Allah yang berkaitan dengan ayat-ayat yang boleh menimbulkan rasa takut, dan juga ayat-ayat yang boleh menimbulkan rasa harap. Kita kena baca kedua-dua ayat ni. Tak boleh baca ayat khauf saja, tak boleh baca ayat raja saja. Kena baca kedua-duanya supaya ayat-ayat ini menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa raja. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyentuh dua aspek tadilah, khauf dan raja. Bahkan Allah sebut tentang khauf dan raja ni dalam sepotong ayat, dalam ayat yang sama. Antaranya
firman Allah Subhanahu wa taala, man khasyiyar rahmana bil ghaib, siapa yang takutkan Tuhan yang Maha Pemurah. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, takut, kemudian disambungkan dengan Ar-Rahman. Takut ni, takutlah sifat khauf. Kemudian Rahman, zat yang maha pemurah. Macam mana kita nak takut kepada zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang? Macam mana kita nak takut zat yang maha penyayang? Dia maha penyayang, nak takut buat apa kan? Tapi itulah macam mana Allah nak bawa kita supaya perasaan takut dan raja itu tak boleh kita pisahkan. Jangan dipisahkan, kita kena bawa kedua-duanya. Kemudian yang kedua, cara untuk kita mendapatkan khauf dan raja dan dapat kita mengimbangi kedua-duanya ialah dengan zikru af'alihi subhanahu wa ta'ala, dengan kita merenungi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kita tengok kisah-kisah yang terdahulu, bagaimana Al-Imam Al-Ghazali bawakan kisah-kisah terdahulu ni. Jadi kisah-kisah yang boleh menimbulkan rasa takut, dan ada kisah-kisah yang boleh menimbulkan rasa harap, yang boleh menimbulkan rasa takut kepada Allah. Bila kita tengok bagaimana perbuatan Allah ke atas mereka, contohnya Iblis. Kalau kita baca sejarah Iblis, tentu kita akan jadi risau dan kita akan jadi takut. Sebab apa? Iblis ni bagaimana kedudukannya yang tinggi sehingga menjadi penghulu kepada seluruh malaikah. Ibadahnya yang banyak, tak boleh kita tandingi ibadah Iblis ni. Tapi apa yang berlaku kepada Iblis, itulah yang merisaukan kita. Dengan satu kesalahan sahaja menyebabkan dia tersingkir dari semua jawatan yang tinggi, dan dia dikutuk, dilaknat oleh Allah dan dijanjikan dengan azab yang paling pedih di akhirat nanti, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Dan Imam Ghazali bawakan kisah Bal'am bin Ba'ura yang sangat luar biasa, dengan karamah yang Allah kurniakan kepada dia. Tapi apa penghujung nasib dia, pengakhiran hidup dia, Masya Allah. Itu yang menyebabkan kita jadi bimbang, kita jadi risau tentang akhir nasib kita bagaimana. Kemudian kisah Nabi-Nabi yang lain, antara Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Musa, sehinggalah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga beruban rambut Nabi, syayyabatni Hud wa akhawatuha, kerana surah Hud dan saudara-saudaranya. Apa yang ada dalam surah Hud? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta, hendaklah engkau istiqamah seperti mana engkau diperintahkan. Allahu Akbar, beratnya ayat ni untuk dilaksanakan, sehingga menyebabkan beruban rambut Nabi. Dan para sahabat, bagaimana mereka dikeluhkan yang terbaik, zaman yang dipuji terbaik, yang mana para sahabat ni hasil dari dirikan tangan Nabi yang mulia. Sangat hebat iman mereka, tapi Allah juga menegur para sahabat ni apabila mereka mungkin terlebih dalam bergurau senda. Maka Allah berfirman, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah lagi sampai masanya untuk orang-orang yang beriman ini supaya tunduk hati mereka kepada Allah, supaya khusyuk kepada zikrullah. Dan yang seterusnya yang sedang kita bincangkan pagi ini, iaitu
bagaimana kisah-kisah yang perlu kita renungi untuk mendatangkan, untuk menimbulkan rasa rajak, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya kisah yang telah kita bincangkan pada minggu lepas ialah kisah kaum kafir, kaum musyrikin, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, Qul, katakanlah wahai Muhammad, lillazina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, tahu, sekiranya mereka berhenti meninggalkan kekufuran mereka, kemusyrikan mereka, yufar lahum ma qad salaf, akan diampunkan dosa-dosa mereka yang terdahulu. Ini bila kita renungi, kita akan menimbulkan rasa harap, kan? Begitu sekali layanan Allah kepada orang yang kufur, kepada orang yang melakukan syirik, dosa sebesar-besar dosa, yang mana dengan sekali taubah saja, dengan bertaubat dan dengan masuk Islam, maka semua kekufuran, kemusyrikan, dosa-dosa yang mereka lakukan sepanjang umur mereka itu, sebelum keislaman mereka itu, semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam bab kasih sayang, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi kalau kita nak ambil cerita tu bawa ke diri kita, yang kita ni daripada kecil sudah pun beriman kepada Allah, sudah pun menyatakan dialah Tuhan yang Maha Esa, tidak kita syirikkan dengan sesuatu. Bandingkan dengan orang yang hidup dalam mensyirikkan Allah 70 tahun, 80 tahun, tiba-tiba dia masuk Islam, Allah hapus seluruh dosa-dosa yang sepanjang 70 tahun, 80 tahun tu. Senang saja pada Allah. Ini kan kita yang beriman kepadanya, tak pernah mensyirikkannya. Bagaimanakah layanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Sudah tentulah kita mengharapkan layanan Allah kepada kita lebih daripada mereka yang tak pernah sembah Allah, hidup dalam kemusyrikan. Tiba-tiba mereka bertaubat dan terus diterima taubat dan dihapuskan seluruh dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali bawakan kisah ahlu sihir Fir'aun, saharatu Fir'aun. Bagaimana mereka ni hidup dengan mengampu Fir'aun, dengan memberi sokongan kepada Fir'aun, menentang Nabi Musa, menentang Allah dan Rasul. Tiba-tiba dengan hanya mengatakan amanna bi rabbil alamin, sesungguhnya kami beriman dengan Tuhan sekalian alam. Itu saja amalan mereka. Lepas kata macam tu, kena bunuh dengan Fir'aun. Apa yang berlaku? Seluruh dosa-dosa mereka diampunkan, dan dengan satu amalan saja mereka akan dimasukkan ke syurga. Mereka tak sempat nak berpuasa, tak sempat nak solat, tak sempat nak berzakat, mereka pun dimasukkan ke syurga Allah yang tertinggi, antara syurga yang tertinggi, kerana mereka ni berada di makam para syuhada. Maka begitulah layanan Allah kepada mereka. Dan kalau kita renungi kisah ini, insya-Allah akan menimbulkan rasa harap kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang seterusnya, fahaza ma'aman arafahu wa wahadahu, kisah 371. Demikian juga dengan peristiwa yang menimpa kaum Ashabul Kahfi. Ini cerita 7 pemuda beriman ketika mereka menghadap Raja Dakyanus ataupun Dukyanus, seorang raja kafir yang kejam terhadap orang-orang yang tidak sudi menyembah berhala. Jadi raja ni dia penyembah berhala, dan dia perintahkan semua rakyat dia supaya menyembah berhala. Maka pemuda-pemuda Ashabul Kahfi mengatakan bahawa Tuhannya adalah Allah,
Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan kami ialah pencipta langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan. Kami sekali-kali tidak akan menyembah selain daripadanya. Lan, sekali-kali, nafyu ta'bid, menafikan selama-lamanya. Sampai bila-bila kami tidak akan sembah selain daripada Allah. Ini kehebatan iman Ashabul Kahf. Jadi mereka kata Tuhan mereka adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Mereka menyatakan pula bahawa mereka tidak akan menyembah Tuhan selain Allah dan berlindung hanya kepada Allah. Ini kisah Ashabul Kahfi. Biasalah kita dengar kisah-kisah yang ajaib ni. Antara kisah ajaib, kisah Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. 309 tahun masih hidup lagi. Umur mak dulu pun memang panjang-panjang kan. Umur Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Adam pun bukan 1000 tahun dah. Ada yang hidup lebih 1000 tahun pun ada. Jadi kisah Ashabul Kahfi ni Allah tidurkan dia selama 309 tahun. Tapi cerita orang tidur sampai 309 tahun ni kita tak pernah dengar lagi kan. Ni berlaku kepada Ashabul Kahfi ni. Perhatikanlah bagaimana pemeliharaan Allah menguatkan dan memuliakan mereka dengan firman-Nya. Aku bolak-balikkan badan mereka ke kanan dan ke kiri. Sampai situ je cerita dia. Ni dah cerita lain ni. Bukan, ada lagi. Selain itu, Allah memberikan penghormatan dan memuji mereka sehingga Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, jika engkau melihat mereka, nescaya engkau lari lantaran terharu." Dalam Al-Qurannya, "Lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba." Allah campakkan rasa ketakutan melihat mereka, rasa kehebatan mereka. Seterusnya, bagaimana Allah memuliakan anjing mereka melalui beberapa ayat Al-Quran. Kemudian Allah melindunginya di dunia dan di akhirat. Di akhirat kelak bersama tuannya, yakni kaum Ashabul Kahfi yang akan dimasukkan ke syurga. Begitulah kurniaan Allah kepada anjing yang disebabkan hanya kerana mengikuti kaum Ashabul Kahf beberapa langkah. Anjing itu mengikuti Ashabul Kahfi dalam bertauhid kepada Allah. Sungguh besar kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang bertauhid. Kalau kita boleh tengok ni di dalam paparan ni, bal kaifa akrama kalban tabi'ahum, bagaimana Allah memuliakan seekor anjing yang mengikut mereka, Ashabul Kahfi, hatta zakarahu fi kitabihil aziz marrat, sehingga Allah menceritakan kisah anjing ni di dalam Al-Quran beberapa kali. Ada 2-3 tempat kisah anjing ni diceritakan, diulang sebut dalam Al-Quran. Wa yudkhiluhu fil akhiratil jannah, dan di akhirat nanti akan dimasukkan ke syurga. Antara binatang, ada berapa jenis binatang? 7 ke 10 kan, yang akan masuk ke syurga. Antaranya anjing Ashabul Kahfi, kerana memuliakan, mukarraman. Fahaza fa'luhu ma'a kalbin, dan itulah kemuliaan seekor anjing. Allah memuliakan anjing
khata khutuwat ma'a qaumin, yang mengikut beberapa langkah, mengikut langkah-langkah kaum, arafuhu wa wahaduhu, kaum yang mengenal Allah dan beriman, mentauhidkan Allah, ayyaman ma'dudah min ghairi ibadatin aw khidmah, fa kaifa fadluhu ma'a abdihil mu'min allazi khadamahu wa wahadahu wa abadahu 70 sana. Kalau anjing ini pun, ni nak cerita Ashabul Kahfi ke nak cerita anjing sini? Jadi dalam kisah ni kata Al-Imam Al-Ghazali, anjing yang dia ni apa, bukan ada buat amal soleh apa pun kan, anjing bukan kena solat, kena puasa ke tidak dia, tapi oleh kerana dia suka kepada hamba-hamba yang mukmin, jadi dia nak bersama-sama, keinginannya nak bersama-sama dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi apa yang Allah buat pada dia, Allah masukkan dia ke syurga kerana dia berkhidmat kepada orang-orang Allah ataupun kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Maka dengan itu saja anjing ni dikurniakan syurga kepadanya. Bagaimanalah dengan hamba Allah, kita ni lah manusia yang beribadah kepada Allah selama 70 tahun kita beribadah, maka sudah tentulah kita mengharapkan layanan Allah kepada kita lebih daripada layanan Allah kepada anjing tadi. Itu kisah Ashabul Kahfi ni. Kisah Ashabul Kahfi ni kita boleh bacalah, ataupun dengar ustaz-ustaz kita yang pandai bercerita ni. 7 pemuda, orang muda ni, yang mana mereka ni sebut dalam tafsir Ibn Katsir merupakan min abna'i muluki Rum, antara anak-anak pembesar Rom juga ni, bukan orang biasa, bukan orang kampung ni, anak pembesar-pembesar Rom juga, yang mana apabila mereka pergi ke satu majlis parti, dia setiap tahun mereka ni akan mengadakan majlis penyembahan beramai-ramai, penyembahan kepada berhala lah, sembah berhala, beri jamuan kepada berhala. Jadi dalam majlis tu 7 pemuda beriman ni tidak bersetuju dengan kesyirikan yang berlaku ni. Jadi mereka mengasingkan diri. Sebenarnya mereka ni tak mengenali antara satu sama lain ni. Seorang-seorang larikan diri pergi jauh, duduk bawah pokok ke. Kemudian datang seorang lagi duduk kat sebelah. Tak lama tu datang lagi orang ketiga, datang orang keempat sampai orang ketujuh. Mereka ni masing-masing merahsiakan apa yang ada dalam hati mereka, perasaan benci kepada kemusyrikan kaum mereka. Masing-masing tak buka cerita lagi ni. Sehinggalah entah macam mana dah, ada salah seorang mereka ni mencelalah perbuatan kaum mereka ni, dan bila dia bersuara, yang lain pun ikut sama. Itulah kami pun, yang lain ni macam tu jugalah, samalah kita ni. Jadi satu matlamat lah kita semua ni. Bila berlaku persetujuan tu secara tak terancang ni, maka akhirnya mereka ni jadi satu kumpulan barulah. Dan keengganan mereka ni untuk menyembah berhala akhirnya tersebar kepada orang ramai sampai ke pengetahuan raja. Jadi raja telah panggil 7 pemuda beriman ni dan memerintahkan, berlaku soal jawab sebelum tu kan. Itu yang timbul perkataan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Dalam ayat ni mereka berani menjelaskan keyakinan mereka kepada raja. Sedangkan orang muda saja ni, anak-anak muda, tapi keberanian mereka itu luar biasa, mempertahankan akidah mereka
Dan habis dia kata macam tu, raja sangat marah dan minta diorang ni berfikirlah, bagi tempoh masa berfikir beberapa hari. Dan kalau mereka tetap nak sembah Allah juga, tak mau sembah berhala, mereka akan dihukum lah. Akhirnya mereka berpakat untuk menyelamatkan iman mereka. Maka mereka pun pergi ke sebuah gua. Dalam perjalanan inilah anjing ni ikut. Ada yang mengatakan nama anjing ni Kitmir. Ada beberapa nama lah, tapi antara yang pendapat yang kuatnya namanya Kitmir. Gua ni kat mana ni? Ada banyak tempat gua ni. Tak silap ada 6 tempat yang mendakwa gua itu di negeri mereka. Antaranya Jordan. Kemudian Turki ada 3 tempat. Di Turki ada 3 gua Ashabul Kahfi di Turki. Kemudian di mana lagi? Di Afghanistan pun ada. Tentang sana banyak gua. Kemudian di Syria pun ada. Yang mana satu yang sebenarnya wallahu alam, tak tahu. Yang pentingnya adalah gua tu. Kalau di Jordan saya dah berapa kali dah pergi. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ada masa, bolehlah pergi ziarah Ashabul Kahf. Cerita luar biasa ni. Dan kita dianjurkan membaca surah Al-Kahf, sama ada malam Jumaat ataupun siang Jumaat. Ada kelebihan dia. Dan antara kelebihan lagi ialah menghafaz 10 ayat dari suratul Kahf. 10 ayat dari awal surah Al-Kahf. Apa kelebihan dia? Nabi sebut dalam hadis sahih Muslim, man hafiza 10 ayat, siapa yang hafaz 10 ayat min awali suratil Kahf, 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, akan dipelihara daripada Dajjal. Inilah kita bolehlah menghafaz ni. Jangan tunggu Dajjal depan mata baru kial-kial nak menghafaz. Dah hafaz tu, biar hafaz tu ingat betul, kejap. Jangan duk hafal sangkut-sangkut baca. Kau jenis sangkut-sangkut tu, kau dah berdepan Dajjal tu, hilang terus tu, tak ingat langsung apa pun. Jadi biar kita ingat betul-betul ni. Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Ada masa ni ambil Quran, hafaz. Kenapa surah Al-Kahfi bukan surah-surah yang lain? Wallahu alam, tu kita tak tahulah. Tapi dari sudut hikmahnya, mungkin sebabnya dalam surah Al-Kahfi ni jadi cerita tentang Ashabul Kahfi ni lah. Bagaimana 7 pemuda beriman ni menyelamatkan iman mereka daripada kekufuran. Jadi kita pun nak selamat daripada kekufuran, daripada Dajjal. Itu dia punya, orang kata apa, tafaul dia.